Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dengan pengakuan dan juga penerangan daripada Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang ke-10. Anwar Ibrahim kata, tiada siapa saya nak dengki. Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikan dakwaan pihak tertentu. Kononnya, perasaan dendam beliau menjadi punca di sebalik tindakan diambil pihak berkuasa terhadap kes tertentu. Ada netizen yang menyatakan bahawa kalau dah buat salah, jangan salahkan orang lain. Itu nasihat netizen kepada orang-orang tertentu yang telah disiasat mengikut kes-kes tertentu, termasuk kes berkait dengan 3R. Netizen kata dan beberapa pemerhati politik bebas mengatakan bahawa berhati-hati kerana kalau sudah melakukannya, jangan pula nak salahkan orang lain. Malah Perdana Menteri juga menegaskan kerajaan tidak sesekali mencampuri urusan siasatan dilakukan pihak berkuasa, apatah lagi mempengaruhi tindakan yang diambil. Sebaliknya, beliau berkata, sesiapa sekalipun yang berdepan kes jenayah, maka terpulanglah kepada pihak berkuasa, khususnya Polis Diraja Malaysia PDRM, untuk menyiasat atau mengambil tindakan. Setiap minggu ada saja kisah skandal baharu. Ada orang kata kerana Anwar berdendam. Itu tak betul, kata Anwar Ibrahim. Kita kena hentikan amalan kepimpinan yang guna kuasa untuk cari kekayaan peribadi, kata Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, apa yang memang mengejutkan kita semua ialah sejak belakangan ini ada banyak sekali skandal-skandal baru yang mula timbul. Skandal yang telah lama mula keluar. Ada benda yang sudah lama berlaku, tiba-tiba pula kita tahu. Dan sebenarnya itu patut kita sokong. Kerana perbuatan yang menyebabkan kerugian kepada negara khususnya perlulah segera diadili sebaik-baiknya. Kata Anwar Ibrahim lagi, saya harap betul-betul perkara ini difahami. Orang pesana, iaitu pembangkang, dia tak kira. Saya tak kira, kata Anwar Ibrahim, siapa dalam soal penyiasatan. Ketua-ketua polis ada di sini. Siapa salah, ada kes curi motorkah, merompakkah, itu kerja polis. Polis tak tanya saya untuk siasat. Sama juga dengan kes lain, termasuk dalam kes yang besar, kata Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Sambutan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera Peringkat Kebangsaan 2024 dan Pelancaran Dasar Literasi Kesihatan Kebangsaan serta kempen perangi gula di Pantai Batu Satu di sini hari ini. Turut hadir Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Muhammad Zafir Ibrahim. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan amalan tidak betul dilakukan mana-mana pihak perlu diperbetulkan untuk mengelak rakyat yang akhirnya menerima nasib. Sebagai contoh, katanya, kes pihak tertentu yang enggan membayar cukai atau mengisytiharkan harta. Orang kumpul berpuluh-puluh bilion tapi tak mau bayar cukai, tak mahu isytiharkan harta. Untuk apa kita kutip dana dari mereka? Untuk bayar bidang pendidikan, hospital, kesihatan. Kalau tak betulkan keadaan, beginilah amalannya, negeri kaya tapi rakyat tak terbela, katanya. Ini bila ada siasatan, orang kata Anwar dengki. Nak dengki apa? Tiada siapa saya nak dengki, kata Anwar Ibrahim. Ia berkaitan soal menguruskan kewangan dan jika belanjanya 200 juta, maka 200 juta ringgitlah atau 1 bilion ringgitlah projek hospital, sedangkan kos sebenarnya 800 juta atau hospital tak siap. Semua ini kena fikirkan, tegas Anwar Ibrahim lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel.
Ada orang kata, kali ini adakah lidah rasmi PAS akan terus ditutup dan bankrupt? Ini apabila satu laporan di Harapan Daily menulis, tuduhan beri tanah kepada Vincent Tan, Isham menyaman Haraka Daily, dan Zahara Sulaiman. Exco Infrastruktur dan Pertanian Negeri Selangor, Izham Hashim akan mengambil tindakan mahkamah terhadap lidah rasmi PAS Haraka Daily dan aktivis sejarah Zahara Sulaiman. Beliau menegaskan tindakan undang-undang akan diambil terhadap Haraka dan Zahara. Berhubung tuduhan kononnya Kerajaan Selangor memberi tanah sepanjang Sungai Klang kepada pengasas kumpulan berjaya Vincent Tan. Ini adalah fitnah. Kita akan teliti dan bincang untuk ambil tindakan undang-undang terhadap Harakah Daily dan Puan Zahara Sulaiman yang membuat kenyataan ini, katanya menerusi akaun X. Terdahulu tular petikan video ucapan Zahara yang mendakwa Kerajaan Selangor memberi Vincent Tan tanah sepanjang Sungai Klang. Susah sangat ke untuk mendalamkan sungai sampai harga 10 bilion ringgit, katanya disiarkan Haraka Daily. Wanita berkenan juga berkata projek mendalamkan sungai itu boleh diserahkan kepada syarikat kontraktor kelas A terdiri daripada orang Melayu yang didakwanya tiada kerja pada masa ini. Kenapa tidak dibahagi-bahagikan satu projek yang besar kepada seramai mungkin kontraktor yang tiada projek hari ini, ujarnya. Tuduhan pemberian tanah percuma kepada Vincent Tan dilihat mula dibangkitkan Ketua Pengarah Pilihan Raya PN Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor pada Ogos tahun lalu. Menteri Besar Kedah itu dalam jelajah mega PN Base Sayangi Kedah Sejahtera di Dataran Darul Aman Jitra mendakwa wujud skandal antara Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari, dengan Vincent Tan yang kononnya mahu melaksanakan projek 10 bilion ringgit di Sungai Klang. Tuduh Sanusi lagi, sebagai timbal balas, Taikun berkenan akan mendapatkan tanah 600 ekar di Selangor yang dijangka merugikan Kerajaan Selangor kira-kira sekitar 180 juta. Saudara-saudara sekalian, pendedahan kali ini memang paling menarik. Adakah Harakah akan dapat dia punya kesan yang teruk? Jumpa lagi. Bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Kata Menteri Besar Pahang, jangan sombong atau PAS sombong, kata Wan Rosdi kepada PAS. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail menyifatkan PAS sebagai riak dan sombong, susulan mengeluarkan kenyataan bertajuk Agenda Islam di Pahang hanya PAS boleh diharap, yang disiarkan Haraka Daily pada 1 September lalu. Ujarnya, tuduhan tersebut cuba membangkitkan sentimen dan persepsi negatif, seolah-olah kerajaan negeri tidak melakukan apa-apa pembangunan langsung untuk mengukuhkan syiar Islam di Pahang. Saya merasa terpanggil untuk mengulas mengenai satu laporan berita, Agenda Islam di Pahang hanya PAS boleh diharap, yang memetik ucapan Pesuruhjaya PAS Pahang yang berhormat Tanjung Lumpur dalam satu program di Cegar Medang, Bentong pada 31 Ogos lalu. Saya tak pasti sama ada kenyataan itu benar-benar keluar dari mulut yang berhormat Tanjung Lumpur sendiri atau ia hanya disensasikan oleh Haraka Daily, katanya. Wan Rosdi berkata demikian ketika ucapan penangguhan semasa mesyuarat kedua penggal ketiga Dewan Undangan Negeri Dun Pahang
di Wisma Seri, Pahang hari ini. Jelas Wan Rosdi lagi, laporan berita itu telah mempertikai usaha-usaha yang telah kerajaan negeri selama ini lakukan dalam menegakkan syiar Islam. Malah kenyataan itu dilihat turut mempertikai kewibawaan kebawduli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Ahmad Shah selaku Ketua Agama Islam di negeri ini. Dia atau Baginda, di mana Baginda telah banyak berusaha, banyak usaha, cadangan, nasihat dan juga saranan. Kebawduli Paduka Baginda Tuanku dalam menyuburkan syiar Islam di bumi Pahang tambahnya lagi. Tegas Wan Rosdi, pelbagai agenda dakwah dilakukan di negeri ini, termasuk meningkatkan institusi pengajian Islam di sini, kata Menteri Besar Pahang ini lagi. Pas sombong, kata Wan Rosdi. Sebelum kita berpisah, apa pula pendapat anda tentang isu ini? Ada netizen kata, kalau nak mahu lihat pembangunan yang dibuat oleh PAS, lihat pada Kerajaan Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah, kata mereka. Paling ketara sekali adalah di Kelantan. Mengapa PAS seakan-akan sombong? Bahkan Kelantan sendiri jauh tertinggal dibandingkan dengan Pahang. Dengan tajuk susulan yang menyatakan agenda Islam di Pahang hanya PAS boleh diharap, Wan Rosdi, Menteri Besar Pahang, agak terkilan dengan kenyataan itu. Beliau bertanya, adakah tiada langsung kerajaan negeri melakukan pembangunan langsung dalam mengukuhkan syiar Islam di Pahang? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.